Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rian Hakim Abdul Rahim, Mumatrik di 123109151. Okey, tajuk presentation kami kali ini adalah Ridah. Okey, tajuk Ridah ni adalah tajuk yang ke-7 dalam list turutan presentation. Okey, baik. Tak ada ridah. Apa dia ridah ni? Ridah asal dari perkataan irtada yartadu irtidadan, yang membawa maksud dari segi bahasa, beralih daripada sesuatu kepada sesuatu yang lain ataupun kembali kepada belakang. Maknanya dia ni meninggalkan sesuatu perkara yang baru dan kembali semula kepada perkara yang lama. Contoh dia ni, dulunya dia ni seorang yang teruk, sekarang ni dia dah berhijrah jadi seorang yang baik, kemudian dia patah balik ataupun dia menjadi lebih teruk daripada yang dulu. Senang kata dia kembali kepada perkara yang asal. Okey, dari segi istilah pula adalah beralih daripada Islam kepada agama lain atau pada anutan lain. Anutan yang lain ni maksudnya senang kata dia ni murtad. Senang kata dia murtad, dia keluar daripada Islam. Okay, kita ke slide yang seterusnya, iaitu dalil pensyariatan. Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalu fi qul qitalun fihi kabirah wa saddu an sabilillahi wa kufru bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatul akbaru min qad wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Surah Al-Baqarah ayat ke-217. Membawa maksud mereka tidak henti-henti memerangi kamu sampai mereka dapat. Okey, siapa dia? Mereka ni adalah kembali kepada orang kafir yang mengembalikan kamu dari agama kamu. Maksud dia mengembalikan kamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu. Okey, siapa yang berkata pula? Allah berkata, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Maknanya Allah pun dah cakap, sebesar-besar dosa, aku akan ampunkan dosa dosa hamba-Ku, kecuali dosa yang dia menduakan aku. Maknanya dia murtad lah. Dia dah Islam, dia dah peluk agama Islam, dia cuma agama dia cuma satu, Islam. Dia pegang pada Allah. Lepas tu tiba-tiba dia murtad. Jadi dia menduakan kat situ. Jadi dosa murtad ni Allah tak ampun. Okey, murtad yang bukan murtad. Yang pertama tu adalah dia based on daripada seorang yang kafir. Lepas tu dia masuk Islam. Jadi dia dah suci. Tetapi maknanya dosa-dosa yang sebelum ni tu dia diampunkan lah. Dia dah disucikan. Jadi bila mana dia kembali semula kepada bila mana dia dah ridah, dia dah kembali semula kepada agama asal dia, contoh dia Kristian ke apa-apa juga lah. Jadi setiap tempoh amalan dia tu orang cakap tak diterima, dan dia akan kekal selama-lamanya selagi mana dia tak kembali semula ke dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Aiman bin Azrin, nombor metrik di 183-10962. Untuk kali ini saya akan teruskan sesi pembentangan dengan subtopik yang bertajuk perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu menjadi murtad. Dia ada melalui 4 cara. Yang pertama, melalui i'tiqad, kepercayaan, ataupun melalui niat kita sendiri. Okey, contohnya benda ni dia boleh menyebabkan seseorang tu jadi murtad apabila dia tidak percaya bahawa adanya Allah, Rasul-Rasul, kitab-kitab, hari kiamat semua ni. Dia tak percaya tentang adanya benda tu. So automatik dengan kepercayaan seseorang tu, dengan yang apabila dia tak percaya benda tu, automatik dia menjadi kafir, murtad, ataupun riddah. Okey, yang kedua, cara yang kedua ialah melalui perkataan. Okey, contohnya dia membuat satu kenyataan ataupun video
provokasi ke, tak kisahlah apa pun yang berbentuk dia bercakap. Dia bercakap tu tentang dia tak percaya, dia melaungkan satu, orang kata, kata-kata yang berbau-bau boleh murtad. Contohnya macam dia tak percaya adanya Allah. Apa benda yang syariat Islam dah anjurkan sekarang ni, dia berkata serta dia laungkan bahawa benda tu tak relate dengan zaman sekarang. Sekarang zaman moden, tak perlu kot benda-benda macam tu. Pakai tudung ni apa benda semua, tak payahlah, panas lah apa benda macam tu. So dia melaungkan benda tu. So dengan apa perbuatan yang dia buat tu, automatik dia akan dikategorikan sebagai murtad. Untuk yang ketiga ialah melalui perbuatan dia. Okey, contoh melalui perbuatan ni kita memang dapat tengoklah, senang kita nak faham apa yang orang kafir buat. Jika seseorang tu dia buat, itu merupakan salah satu cara dia boleh dikategorikan sebagai murtad. Contohnya apabila seseorang Muslim itu dia menyembah berhala. Itu memang kita dah tahu, berhala ni memang orang kafir yang buat. Okay, selain daripada tu, macam yang pernah kita tengok ada tular satu video dulu, saya tak tahulah kalau yang lain pernah tengok ke tak kan. Ada Muslim yang pernah membakar Al-Quran, memijak Al-Quran ataupun membuang Al-Quran itu di tempat-tempat yang kotor. Itu pun boleh juga dikategori, yang kategori dia boleh menyebabkan cara-cara kita ni, perkara kita, apa yang kita buat semua ni boleh dikategorikan sebagai seorang yang murtad. Okey, yang keempat iaitu yang terakhir, dia seseorang itu dia menolak segala hukum-hukum Allah. Okey, maksudnya kat sini apa benda segala syariat yang telah Allah tetapkan dekat muka bumi ni dalam Islam, dalam Al-Quran sama sekali. Contohnya macam syariat zakat, puasa, haji, semua tu dia tolak, dia tentang. Jika benda tu memang satu syariat yang telah disepakati oleh semua, yang memang orang umum, semua orang dah tahu benda tu umum, benda tu wajib, benda ni kena buat, benda tu tak perlu buat, merupakan rukun Islam apa semua tu, semua orang dah tahu. Tapi jika seseorang tu dia menolak hukum tu yang tidak disepakati ataupun yang ramai orang tak tahu, contohnya macam solat duha. Okey, dia mengingkari lah, dia bukan mengingkari, dia tolak kewajipan tu. Dia macam, yelah, solat duha iaitu solat sunat. Tapi jika dia tak buat benda tu, dia tolak benda tu, dia tidak dikategorikan sebagai murtad lagi. Tapi dosa jugalah kan, dia menolak benda tu. Okey, yang keempat ni memang menolak segala hukum Allah ni memang boleh dikategorikan sebagai seorang murtad apabila dia membuat sesuatu itu. Menolak hukum Allah ni dia boleh juga masuk dalam melalui perbuatan, melalui perkataan. Dia boleh juga. Okey, jika semua benda ni, empat-empat cara ni, dia melakukannya secara sukarela, maka memang jatuh murtad lah apa yang dia buat tu. Jika dia dipaksa ataupun dia dalam keadaan tidak waras, maka keadaan murtad itu tidak jatuh lagi terhadap dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mubashir bin Ahmad Zaini, nombor metrik di 183-10941. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan tentang pembahagian hukum murtad. Dalam pembahagian hukum murtad ni saya akan menerangkan tentang syarat pensabitan ataupun pelaksanaan hukum lah, ataupun syarat-syarat untuk disabitkan hukuman tersebut. Seterusnya kita teruskan dengan syarat yang pertama, iaitu baligh dan berakal, iaitu perbuatan murtad oleh kanak-kanak dan orang gila tidak diambil kira kerana mereka bukan mukallaf. Seperti yang kita tahu, mukallaf, syarat untuk menjadi seorang mukallaf antaranya adalah seorang itu baligh, berakal, merdeka dan sampai seruan Islam. Tapi kat sini syarat dia baligh dan berakal. Tapi jikalau perbuatan murtad tu dilakukan oleh
kanak-kanak dan orang gila, maka dia tidak dikenakan hukuman murtad itu sendiri. Sebab apa? Kanak-kanak, seperti kita tahu, kanak-kanak yang kita mengamalkan ajaran Imam Syafi'i, menggunakan hukum Imam Syafi'i. Kanak-kanak yang umur kanak-kanak yang baligh, iaitu paling lambat pun dia baligh pada umur 15 tahun. Kita perlu tahu tu. Dan kalau orang gila, kita tahu orang gila ni yang dia tidak boleh berfikir dengan waras. Dan juga dia tak dapat fikir macam orang biasa lah. Macam orang biasa, kita tahu orang biasa boleh fikir dulu sebelum bertindak. Kalau orang gila ni, kita tak tahu apa akan jadi selepas tu. So dia tak tahu kalau dia apa yang dia lafaz, apa yang dia buat tu. Sebab apa? Dah gila. Dia tak fikir apa dah waktu dia buat tu. So sebab itu perbuatan yang murtad yang dilakukan oleh kanak-kanak dan juga orang gila tidak diambil kira. Syarat yang kedua pula, diminta supaya bertaubat, iaitu pesalah murtad tidak akan dihukum setelah diminta bertaubat, melainkan pesalah sendiri yang enggan bertaubat baru dijatuhkan hukuman. Syarat yang kedua ni bermaksudnya, jikalau pesalah murtad tu dia murtad, tapi lepas tu dia mengucap balik, so dia tidak dikenakan hukuman murtad. Jikalau pesalah murtad tu sendiri dia dah murtad, tapi kita dah tegur, ajak balik pada Islam, tapi dia tak nak, so dia akan dikenakan hukuman murtad, iaitu hukuman mati. Jadi kat situ kalau dia enggan juga, so akan dikenakan hukuman murtad. Okay, jelas? Okay. Syarat yang ketiga pula ialah murtadnya seseorang itu disahkan melalui pesalah itu sendiri atau melalui dua orang saksi yang adil dan sahih yang memenuhi syarat yang ditetapkan. Contoh, sekiranya ada seorang tu murtad, kita tak tahu dia murtad ke tak, tapi jikalau pesalah itu dia mengaku diri dia sendiri murtad, so dia akan dikena hukuman mati. Kalau kita nak kata dia murtad, kita dapat berita, kita dapat khabar angin yang contohnya si fulan tu murtad, tapi kita tak tahu dia murtad betul ke tak. So kalau kita nak tahu dia murtad ke tak, kita kena cari dua orang saksi yang adil dan sahih, supaya hukuman untuk menjatuhkan hukuman murtad tu jadi boleh jatuhkan hukuman. Kalau kita tak dia cari saksi, so kita tak boleh jatuh hukuman mati, hukuman murtad tu kat sefulan tu. Sebab apa? Kita tak ada saksi. Sebab kita main tuduh je, kita main cakap je dia dah murtad, padahal kita tak tahu pun dia murtad ke tidak kan. So jadi perkara tu kita perlu memenuhi syarat-syarat persabitan ni jikalau kita nak menjatuhkan sesuatu hukuman, atau kita nak jatuhkan hukuman murtad terhadap seseorang. Jikalau seseorang itu murtad ke tidak, kita perlu mencari dua orang saksi terlebih dahulu sebelum kita ingin menjatuhkan hukuman murtad tu pada seseorang. Melainkan seseorang pelaku pesalah murtad tu yang mengaku diri dia sendiri, dia telah memurtadkan diri dia. So jelas, sekian antaranya, itu sahaja berkenaan tentang syarat pensabitan untuk hukuman murtad. Sekian itu saja daripada saya. InsyaAllah saya akan berikan kepada sahabat saya yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roshaizam Izzuddin bin Roslan Abdul Ghani, nombor matrik D183-10802. Hari ini saya akan menyambung bahagian hukuman kepada kesalahan murtad. Baik, hukuman kesalahan murtad kepada lelaki dan perempuan adalah sama.
iaitu kedua-dua lelaki dan perempuan ini jikalau didapati bersalah dalam kesalahan murtad, mereka akan dihukum bunuh. Mari kita lihat yang pertama. Apabila seseorang itu murtad, Nabi menggariskan bahawa pesalah murtad itu wajib diminta untuk segera bertaubat dan dia akan dibimbing ataupun diberi nasihat supaya bertaubat dan sedar akan kesalahannya, iaitu dia telah sebenarnya murtad. Jadi jika pesalah itu terima, maka dia akan dibebaskan. Yang kedua, jika pesalah itu tidak mahu bertaubat dan kekal dengan keputusannya untuk murtad, maka pesalah ini perlulah diberi amaran tentang akibat buruk. Jika dia tidak mahu mendengar nasihat dan tidak mahu bertaubat, maka dia hendaklah diberitahu bahawa dia akan dihukum bunuh. Dan jika dia masih mempertahankan kemurtadannya, pesalah ini wajib dibunuh, iaitu berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi man baddala dinahu faqtuluhu, iaitu maksudnya sesiapa yang menukar agamanya hendaklah kamu bunuh dia. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang kedua, hadis daripada Abdullah radhiyallahu anhu yang bermaksud tidak dihalalkan darah seorang muslim yang mengakui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku ini adalah utusan Allah, kecuali kerana salah satu daripada 3 sebab berikut, iaitu nyawa dengan nyawa, orang yang pernah kahwin yang berzina, dan orang yang memisahkan diri daripada agama serta meninggalkan masyarakat Islam. Iaitu yang 3 golongan ini ialah orang nyawa dengan nyawa, iaitu bunuh. Yang kedua, orang yang pernah kahwin yang berzina, ini hukuman kepada zina. Dan yang ketiga, orang memisahkan diri daripada agamanya, iaitu orang yang murtad. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalil yang ketiga daripada Jabir radhiyallahu anhu yang bermaksud seorang perempuan yang dikenali sebagai Ummu Ruman telah murtad. Lalu Nabi SAW memerintahkan agar dia diajar tentang Islam. Sekiranya dia bertaubat, maka tidak mengapa. Namun sekiranya tidak bertaubat, dia akan dibunuh. Hadis riwayat Daraqutni. Di sini kita dapat lihat bahawa Nabi SAW mengarahkan Ummu Ruman ini untuk diajar tentang Islam dahulu sebelum memerintahkan agar Ummu Ruman ini dibunuh. Kalau dia bertaubat, maka dia akan dibebaskan, dan jika kalau dia tidak bertaubat, maka hukumannya adalah hukum bunuh. Okey. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imran bin Tarmizi. Saya akan membentangkan syarat pelaksanaan hukum ridah. Okay, syarat pelaksanaan hukum ridah sebelum melakukan hukum ridah, sebelum mengenakan hukum ridah ke atas seseorang, mesti ada syarat-syarat tertentu. Syarat dia ada 6. Okay, syarat yang pertama, yang melakukan ridah adalah orang Islam. Okay, ni mestilah syarat yang pertama ni mestilah orang Islam. Orang Islam yang memasuki agama lain. Macam tu. Lepas tu syarat yang kedua. Syarat yang kedua, yang melakukan ridah adalah orang dewasa. Okey, yang melakukan ridah adalah orang dewasa ni mestilah orang dewasa, bukan kanak-kanak. Kalau kanak-kanak tidak dikira ridah. Lepas tu yang ketiga, yang melakukan ridah adalah berfikiran waras. Okey. Dia orang yang melakukan ridah ni mestilah berfikiran waras. Dia tak gila, dia bukan kira macam kalau kanak-kanak dia fikiran dia tak waras lagi. So dia tidak dikira kena hukuman ridah. Lepas tu tapi kanak-kanak yang ridah ni, kanak-kanak yang murtad, wajib dikenakan hukuman takzir bagi mencegah untuk menjadi murtad lagi. Takut nanti dia dah besar, dia nak murtad lagi sekali. Macam tu. Lepas tu yang keempat, perbuatan ridah ini dilakukan dengan sengaja, bukan kerana tersalah atau terlupa, dan bukan kerana paksaan.
dia mestilah bukan daripada paksaan. Macam ada orang paksa kita untuk melakukan ridah. Itu tak dikira sebagai ridah sebab dia tak rela, bukan atas diri sendiri. Lepas tu perbuatan ridah itu meyakinkan dan tidak meragukan sama sekali. Kiranya dia betul-betul dia melakukan ridah dengan ada bukti yang terang, lepas tu dengan pengakuan dan persaksian orang-orang lah. Kiranya ada saksi orang yang tengok kita, orang tu melakukan ridah, macam tu. Lepas tu baru dikirakan ridah. Kalau tak ada saksi ke, tak ada bukti-bukti yang dia melakukan ridah, tidak dikira dia melakukan ridah. Macam tu. Okey, itu saja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazraidi bin Umar Azni, nombor matrik di 1831094. Untuk bahagian saya akan berkongsi mengenai aplikasi di Malaysia mengenai ridah ni. Di Malaysia ni terdapat dua undang-undang, iaitu undang-undang sivil dan undang-undang syariah. Kita akan tengoklah macam mana, adakah undang-undang sivil dengan undang-undang syariah ni sama, ada ke undang-undang dia. Okay. Dalam undang-undang syariah, kita sedia maklum yang dalam undang-undang syariah ini dia terpakai di setiap negeri. Maksudnya setiap undang-undang syariah itu dia berbeza-beza setiap negerinya. Sebenarnya, tapi kalau nak katakan umum, undang-undang syariah Malaysia ni, Malaysia hanya merangkumi hukuman untuk pesalah-pesalah ridah ni atau murtad ini, maksimum dia 3 tahun penjara ataupun 6 kali sebatan atau 5,000 denda atau kesemuanya sekali lah kan. Itu umum lah, itu macam umum betul. Tapi kalau kita tengok kalau dekat Perak ni, kalau kita tengok dekat Perak, perbuatan atau dia dalam elemen undang-undang syariah dalam Perak ni, dia tulis tu section 13, perbuatan atau perkara murtad, yang mana seorang Islam yang dengan sengaja, sama ada dengan perbuatan atau perkataan atau dengan cara apa jua pun, mengaku hendak keluar daripada agama Islam atau mengisytiharkan dirinya sebagai orang yang bukan Islam, adalah melakukan suatu kesalahan mempersedakan agama Islam, dan hendaklah apabila disabitkan dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM3,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. So, dia berbeza. Dan kebanyakannya dalam Malaysia ni, dia tidak menggunakan jenayah murtad. Dia lebih kepada mohon pengisytiharan status agama ataupun keluar daripada agama. Dia tak tulis, dia lebih kepada pesalah macam tu lah. Dia tak tulis pun jenayah murtad macam tu. So dalam undang-undang sivil tak ada. Dalam sivil tidak akan ganggu ataupun dia tak akan kacau kalau isu-isu agama ni lah. Jadi sebab isu agama ni dia luar daripada kuasa bidang undang-undang sivil ni. Ya, untuk kes pula, saya nak berkongsi mengenai satu kes, iaitu MBR lawan MAIS. Yang mana MBR ini seorang India Muslim, tetapi dia tidak mengamalkan Islam itu sejak dia lahir lah. Yang mana dia dilahirkan sebagai India Muslim, ibu bapa dia memeluk agama Islam selepas dia lahir, dalam 2 bulan macam tu selepas dia lahir. Tetapi waktu dalam keterangan tu tak ada rekod mengenai pengislaman mak ayah dia. Tapi kalau kita tengok daripada kehidupan MBR ni memang tak mengamalkan Islam lah, ataupun tidak belajar pun mengenai Islam sejak dia lahir. Sebab dia lahir, dia dibesarkan oleh nenek dia, yang mana nenek dia ni memang seorang yang beragama Hindu lah.
Jadi apapun mahkamah tetap menyuruh MBR ini untuk pergi 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 kelas untuk baiki akidah ke macam tu lah, lebih kurang macam tu lah, selama 6 bulan. Jadi MBR pun pergilah, MBR pergi. Tapi dalam masa dia pergi tu pun dia tetap tak ada apa, sebab dia bukannya macam setengah masa macam dalam umur dia dah 18 baru dia nak keluar Islam kan. Dia memang dari kecil, jadi walaupun dia pergi kelas tu pun dia tetap nak tuntut juga permohonan tersebut. Jadi mahkamah menyuruh untuk mereka bawa saksi lah, bawa saksi, yang mana MBR ni bawa saksi tu. Tapi MAIS memang tak bawa saksi lah, sebab memang tak ada saksi pun. Lepas mahkamah puas hati, lepas mahkamah puas hati dengar apa yang kawan-kawan dia cakap, yang mana saksi lah kan, saksi MBR ni, yang mana MBR ni memang tak mengamalkan ajaran Islam, ataupun memang kalau ada perayaan mengenai Hindu pun dia memang akan join. Jadi memang tak nampak memang dia seorang yang agama Islam lah. Jadi lepas tu mahkamah pun ada buat dia punya prosedur dia, yang mana setiap isu dia ada banyak isu, ada 3 isu tak silap saya, yang mana dia tengok setiap satu, dan akhirnya mahkamah buat keputusan yang bahawa MBR ini tidak memang sejak daripada dia lahir dia bukan orang Islam kan. Lepas tu mahkamah tolak tuntutan yang dilakukan oleh MAIS. Jadi MBR pun dapatlah status yang dia nak, itu status permohonan keluar daripada permohonan untuk pengisytiharan status agama dia, yang mana dia nak buang perkataan agama Islam itu dalam IC dia. Okey, itu saja. Untuk kesimpulannya, murtad ini ataupun ridah ini tidaklah perkara yang kecil ataupun perkara yang boleh kita bersembang-sembang saja, sembang-sembang kosong saja mengenai perkara ini, sebab perkara ini sangat-sangatlah besar. Kerana Sayyidina Abu Bakar pun memerangi orang-orang yang murtad ini pada zaman beliau lah. So kita sebagai umat Islam ni, janganlah kita mendekatkan diri kita dengan perkara-perkara yang boleh menyebabkan iman kita, runtuhnya iman kita ni kan. Kita kena menjaga percakapan kita kan. Kita kena jaga penulisan kita lah kan. Janganlah sampai kita ni sampai kita sedar kita terbuat perkara-perkara yang boleh memurtadkan diri kita sendirilah. Lepas tu untuk kalau kita dengar dalam berita-berita dekat media sosial sebagainya yang ada orang nak Islam murtad ke apa ke sebenarnya tu, kita kalau boleh, kita orang biasa ni, kita biarkan benda itu dilakukan oleh orang-orang yang berautoriti, ataupun orang-orang yang mempunyai hak ataupun pihak berkuasa yang boleh menjalankan prosedur tu. Kalau dengar tu, janganlah kita sibuk nak murtadkan dia. Janganlah kita suka-suka je komen-komen yang nak dia ni halal dibunuh lah dan sebagainya lah kan. Walaupun memang dalam hukuman dia boleh dibunuh, tetapi sebelum berlakunya hukuman bunuh tu, ada proses sebelum tu, yang mana benda itulah yang kita perlu lihat. Bukannya kita hanya lihat semata-mata bunuh dan meletakkan Islam itu sebagai agama yang ganas, bukan. Okey. Jadi dekat Malaysia tidak ada hukuman bunuh bagi pesalah-pesalah ataupun yang memohon status keluar daripada agama Islam. Cuma adalah denda dia, dan adalah kena bayar sekian dan sebagainya lah. Okey. Untuk mahkamah sivil memang tak akan kacau. Mahkamah sivil memang tak akan sentuh bab agama, sebab itu bab agama terutamanya agama Islam ini di bawah negeri itu sendirilah. Okey. Jadi sekian saja daripada kami.
Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu datang daripada kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.